Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Profesor Madra Dr. Osman. Selaku pesara bagi SPO 300, pada hari ini kami ingin membentangkan seperti kami tajuk The Sushi Shop. Sebab itu saya akan perkenalkan hadipan kami yang terdiri daripada Nurul Hidayah binti Muhammad Syukri, Syufah Syukri binti Mai dan juga Hasizah binti Jamil. Dan saya dengan Syufah Syukri binti Muhammad Arif. Saya akan mulakan dengan latar belakang projek. Kami memilih untuk menjalankan projek dalam bidang perniagaan yang berasaskan sushi. Kami memilih bidang perniagaan kerana kami ingin menunjuk cabaran yang amat berhormat Perdana Menteri, yang mana beliau ingin melahirkan lebih ramai usahawan di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Dan kita dapat lihat makanan Jepun ini semakin terkenal, termasuk juga Malaysia. Dan kami memilih untuk membuka kedai ini dalam kawasan USM kerana kami melihat ia berpotensi untuk berkembang maju. Dan kami telah menjalankan soal selidik ke atas 500 pelajar USM dan menunjukkan perbezaan tinggi dalam kalangan mahasiswa USM sendiri. Dan kita dapat lihat dalam USM ada banyak makanan, kedai makanan ala barat, masakan Melayu. Jadi kami ingin kedai yang berbeza daripada yang lain. Ini adalah latar belakang syarikat kami. Nama syarikat adalah The Sushi Shop. Alamatnya di 01 Anjung Budi, Jalan Ilmu, USM 11800 Pulau Pinang. Dan ini juga alamat shop unit kami. Dan nombor telefon boleh 017 790 513. Dan bentuk perniagaan adalah syarikat. Dan kami memang ingin menjual sushi sebagai kegiatan utama syarikat kami. Dan inilah carta organisasi syarikat kami. Pengurus besar adalah Nur Syifah Syahidah, dan beliau dibantu oleh 3 pengurus lain, iaitu Nur Hidayah sebagai pengurus pemasaran, saya sebagai pengurus kawangan dan Hasizah sebagai pengurus operasi. Dan terdapat beberapa masalah semasa dan sebelum kami melakukan projek ini, seperti maklumat dan data ini berlaku semasa sebelum, kerana sukar untuk mendapatkan maklumat mengenai kedai sushi ini. Begitu juga dengan lokasi, yang mana agak sukar untuk mendapatkan lokasi yang strategik untuk membuka kedai ini. Dan kos, kerana kami merupakan kiranya baru mencuba bidang ini, jadi pun agak sukar untuk mendapatkan kos dan juga punca modal. Dan begitu juga dengan sumber mentah untuk membuat makanan sushi itu, kerana kami masih baru, jadi kami tidak tahu di mana tempat yang sesuai untuk kami dapatkan sumber. Dan juga kami tiada kenderaan pun mensusahkan juga untuk kami dapatkan sumber mentah. Dan ini adalah objektif kajian kami. Pertama, kami ingin membuka perniagaan sushi yang berjaya. Kami juga ingin menyediakan hidangan sushi yang bersedia halal. Kami juga ingin memenuhi permintaan mahasiswa USM kerana mereka sangat menggemari sushi dan mereka setuju jika kami membuka kedai sushi dalam kawasan USM. Keempat ialah kami juga menyediakan peluang pekerjaan untuk mahasiswa kerana insyaAllah kami akan menggaji lebih kurang 4 orang mahasiswa USM. Dan kelima ialah untuk menjawab seruan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk mencuburi bidang keusahawanan. Ini adalah antara golongan yang mendapat faedah projek, pengurus, penyedia, pekerja dan juga pelanggan. Dan inilah lokasi dan asas projek. Ini adalah peta kawasan USM. Di sinilah tempat yang kami bercadang untuk membuka kedai sushi, kerana kami rasa kawasan ini strategik dan tempat laluan utama orang luar dan dalam USM. Dan kawasan kedai adalah sebesar 30 kaki dan 25 kaki. Dan ini adalah kedai sushi yang kami impikan. Setiap orang ada impian, dan ini adalah impian kedai kami. Dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah, seterusnya saya akan membincangkan mengenai kajian pasaran perniagaan ini. Yang pertamanya ialah kawasan persekitaran. Perniagaan ini adalah berdekatan dengan
satu-satunya kedai yang menjual sushi di dalam USM, dan kami juga memberikan perkhidmatan Wi-Fi percuma kepada mahasiswa. Selain itu, tidak ada lagi kedai sushi yang berdekatan dengan USM, melainkan mahasiswa perlu keluar ke pusat membeli belah di Queens Bay untuk mendapatkan sushi. Dan kekuatan kami seterusnya juga ialah kami menyediakan penghantaran percuma kepada mahasiswa yang ingin mendapatkan sushi daripada kafe kami. Seterusnya mengenai kelemahan pemasaran kami. Kelemahan ini adalah ianya perniagaan kami bukan terletak di kawasan tengah-tengah USM seperti di Dewan Kuliah yang utama. Kemudian kawasan kedai kami juga terletak bersebelahan dengan kafe makanan barat, dan di belakang kafe kami juga terdapatnya kedai masakan Melayu, di mana seperti kita tahu kedai masakan Melayu yang menyediakan seperti nasi putih dan lauk-lauk tradisional Melayu menjadi tumpuan utama kepada staf dan juga mahasiswa USM. Seterusnya saya akan bercakap mengenai bentuk pasaran. Potensi pelanggan kami cuma mensasarkan potensi pelanggan kami adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa di dalam mahasiswa tempatan dan maupun mahasiswa luar negara. Kami juga mensasarkan kepada staf dan juga pensyarah Universiti Sains Malaysia. Seterusnya aktiviti perniagaan dan perkhidmatan. Kami membuat dan menyediakan sendiri, memproses sendiri sushi yang akan dihidangkan kepada mahasiswa. Dan potensi perniagaan kami berharap agar kami dapat memasarkan sushi kami ke pasaran yang lebih tinggi. Seterusnya, senarai produk dan perkhidmatan saya akan terangkan sebentar lagi. Kemudian mengatur kepada ramalan jualan. Ramalan jualan pada bulan pertama operasi kami adalah kami mensasarkan sebanyak 1,000 setiap sushi. Kami menyediakan 7 jenis sushi dan kami mensasarkan setiap sushi adalah sebanyak 1,000 biji sushi. Dan akan keuntungan pada bulan pertama adalah sebanyak RM16,500 berdasarkan 3 harga yang berbeza, iaitu bermula dengan harga RM1.50, RM2.50 dan RM3.50. Seterusnya, strategi pemasaran. Setiap perniagaan perlunya strategi pemasaran dalam untuk membangunkan perniagaan masing-masing. Dari sini kami menggunakan 4 P, di mana 4 P yang pertama ialah produk, iaitu keluaran. Keluaran kami adalah keluaran sushi yang kami mementingkan kualiti dan juga kebersihan serta status halal, memandangkan ramai daripada kalangan mahasiswa di USM adalah golongan Melayu. Kemudian adalah price. Price adalah berkaitan dengan harga. Kami juga akan meletakkan harga yang murah berbanding dengan harga-harga di luar USM. Dan harga ini hendaklah mampu dibeli oleh mahasiswa sendiri. Kemudian P yang seterusnya ialah place, iaitu lokasi. Kami menyediakan seperti yang saya katakan tadi, ada lokasi strategi, iaitu berdekatan dengan pusat pengajian. Kemudian P yang terakhir ialah promotion atau promosi. Kami juga turut menyediakan promosi bagi menarik pelanggan kami, seperti kami menyediakan diskaun sebanyak 10% dengan syarat pembelian RM5 ke atas setiap pembelian. Dan kami juga meletakkan menu-menu istimewa pada hari-hari tertentu. Sebagai contoh, pada hari Khamis kami menyediakan menu istimewa seperti bento ataupun mi udon. Baiklah, ini berdasarkan survei yang telah kami jalankan mengenai jenis sushi kegemaran setiap mahasiswa di Universiti Sains Malaysia. Dan paling mendapat tempat ataupun paling popular dalam kalangan mahasiswa adalah mahasiswa inginkan sushi jenis nigiri. Nigiri sushi di mana ianya ada lauk segar daripada seperti salmon yang diletakkan bersama nasi. Kemudian permintaan yang kedua adalah norimaki sushi, iaitu daunnya terletak di tengah-tengah nasi. Kemudian yang ketiga adalah temaki sushi, iaitu jenis sushi yang berbentuk kon. Dan seterusnya tamagoyaki, kappamaki dan kamaboko maki. Dan ini juga adalah berdasarkan surat daripada 500 orang mahasiswa dan menyatakan mereka seramai 462 mahasiswa bersetuju untuk kami membuka kafe sushi di dalam kawasan Universiti Sains Malaysia. Seterusnya, ini adalah senarai produk seperti yang saya katakan tadi. Terdapat pada permulaan perniagaan kami hanya menyediakan 7 jenis sushi sahaja. Yang pertama ialah nigiri sushi. Seperti yang dapat lihat di hujung, nigiri sushi adalah salmon beserta dengan ikan beserta dengan
nasi. Kemudian temaki sushi iaitu corn akan diletakkan bersama avocado, nasi dan juga salmon dan disaluti dengan rumpai laut. Dan kedua-dua sushi ini adalah diletakkan dengan harga RM3.50. Seterusnya nori maki adalah seperti yang saya katakan tadi, lauk di tengah nasi. Kemudian inari sushi adalah tahu goreng dan di tengahnya diletakkan juga nasi. Dan kedua-dua jenis sushi ini adalah berharga sekitar RM2.50. Kemudian yang kelima adalah tamagoyaki iaitu telur omelet dan diletakkan dengan nasi. Kemudian kapau maki sushi iaitu kami meletakkan timun di tengah nasi. Dan juga yang terakhir adalah kamaboko kani sushi iaitu stik ketam di atas nasi. Dan ketiga-tiga jenis sushi ini adalah sekitar RM1.50 sahaja. Seterusnya beralih kepada jangkaan hayat projek. Kami mempunyai jangka hayat yang lama kerana memandangkan ini adalah kedai sushi yang pertama di Universiti Sains Malaysia. Dan kami juga kurang bersiko untuk gagal memandangkan berdasarkan survei yang kami jalankan tadi, terdapat ramai mahasiswa yang inginkan kami untuk membuka perniagaan sushi. Dan kami juga tidak mempunyai saingan yang sengit. Okay, seterusnya adalah jenis projek. Projek yang kami akan jalankan adalah merupakan projek kekal dan projek yang jangka panjang khususnya. Dan kami juga menganggarkan perniagaan ini mampu bertahan sehingga 10 tahun ke atas. Selain itu, sekiranya projek kami ataupun perniagaan kami telah berkembang dengan maju, kami juga akan membuat perancangan untuk membuka lagi satu cawangan perniagaan sushi di USM Kampus Kejuruteraan di Nibong Tebal. Baiklah, seterusnya adalah struktur pembahagian kerja. Terdapat 4 orang rakan kongsi dalam perniagaan ini dan setiap orang daripada kami mempunyai tugas-tugas masing-masing dan peranan masing-masing. Okey, yang pertama saya akan terangkan mengenai pengurus besar dan pengurus sumber manusia. Di mana pengurus besar dan pengurus sumber manusia ini adalah Nurul Syifa Syahidah binti Baharin yang akan bertanggungjawab bagi memastikan operasi syarikat berjalan seperti yang dirancang, memantau semua ahli dan semua pekerja syarikat. Kemudian beliau juga bertugas untuk memastikan setiap perancangan yang dibuat dapat dicapai. Seterusnya, saya sendiri sebagai pengurus pemasaran dan jualan yang akan bertugas dalam mendapatkan maklum malas daripada pengguna mengenai kualiti jualan sushi. Kemudian saya juga bertugas untuk menentukan senarai harga, diskaun, urusan kredit, campuran produk, kaedah jualan, standard perkhidmatan pelanggan dan insentif khas serta menjana idea baharu untuk mempelbagaikan hidangan sushi. Seterusnya, pengurus kewangan Nur Ceria Husna yang akan bertanggungjawab dalam menilai belanjawan dan aliran tunai. Kemudian merangkap pengurus kewangan dan akan menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan kewangan. Khususnya beliau juga akan menyediakan laporan kewangan tahunan dan menguruskan perkara berkaitan gaji kepada rakan kongsi dan pekerja am. Seterusnya, pengurus operasi iaitu Hasbiza binti Jamil. Beliau akan bertugas untuk mengawal pengeluaran keluar masuk bahan mentah. Beliau juga akan memastikan kualiti makanan berada pada tahap yang terbaik serta memastikan pekerja melakukan tugas yang ditetapkan oleh prosedur, dan beliau juga perlu membuat iklan jawatan kosong di internet dan poster. Okey, yang terakhir saya akan terangkan mengenai faedah yang diterima oleh para pekerja. Terdapat 3 faedah yang para pekerja akan terima. Seperti yang pertama ialah cuti tahunan. Okey, setiap pekerja kami akan memperoleh cuti tahunan selama 14 hari dan sebelum ingin memohon cuti, beliau perlu meletakkan surat untuk bercuti. Kemudian yang kedua adalah kumpulan simpanan wang pekerja iaitu KWSP. Para pekerja diwajibkan untuk mencarum kira-kira 13% dari gaji mereka dan 11% lagi akan dibayar oleh pihak syarikat. Ini bermaksud setiap orang pekerja akan mencarum sebanyak 24% ke dalam KWSP. Ianya adalah untuk menjamin masa tua mereka. Kemudian yang ketiga adalah gaji dan upah. Okey, setiap pekerja akan dibayar gaji setiap bulan mengikut bilangan jam mereka bekerja. Seterusnya saya sampaikan kepada penyampai yang seterusnya. Assalamualaikum. Hari ini saya akan
membentangkan mengenai keperluan kerja projek. Okey, yang pertama adalah kawasan perniagaan projek kami mempunyai seluas 30 kaki darab 25 kaki. Yang kedua, kami mempunyai ruang pejabat yang ditempatkan di tempat yang sama di dalam kedai itu bagi memudahkan urusan perniagaan dan pengurusan kedai kami. Yang ketiga adalah syarikat kami akan berurusan dengan pihak Pasaraya Maidin untuk mendapatkan bahan mentah yang berkualiti. Sebab itulah kami mewujudkan pejabat di dalam restoran kami. Kami juga membuat tinjauan dari laman web bagi mendapatkan harga barangan yang murah serta mendapatkan bahan-bahan sushi yang berkualiti dan segar untuk mengetahui jenis bahan pembuatan sushi yang terbaik dan juga berkualiti. Seterusnya, ini adalah jadual projek, iaitu menerangkan mengenai senarai aktiviti yang perlu kami lakukan untuk membuka perniagaan ini. Terdapat 19 jenis aktiviti yang perlu kami laksanakan bagi membuka perniagaan ini. Antaranya ialah nombor 1, membentuk pasukan yang terdiri daripada 4 orang ahli. Yang kedua ialah membuat cadangan projek. Yang ketiga, menetapkan jenis projek. Yang keempat, melantik pekerja. Kelima, kumpul maklumat projek. Keenam, menyediakan borang soal selidik. Yang ketujuh, mencari lokasi projek. Yang ke-8, berbincang dengan pengarah pejabat alumni. Yang ke-9, melawat tapak lokasi. Yang ke-10, mengedarkan dan menjalankan survey. Yang ke-11, membuat anggaran belanjawan. Yang ke-12, mengumpul dan menganalisis data. Yang ke-13, mendaftar syarikat di SSM. Yang ke-14, memohon lesen perniagaan dari MPSP. Yang ke-15, mencarum majikan dan pekerja di bawah PKSO dan KWSP. Yang ke-16, memohon pinjaman wang bagi mendapatkan bantuan modal. Yang ke-17, mengambil suntikan typhoid. Yang ke-18, mendekorasi kedai. Dan yang terakhir, yang ke-19, memulakan perniagaan. Okey, ini adalah raja dan jadual perangkaian yang terdiri daripada senarai aktiviti yang kami dah masukkan dalam bentuk raja pada jadual aktiviti sebelum ini dan kami akan terjemahkan dalam bentuk raja. Okey, ini adalah raja waktu peristiwa terawal dan waktu peristiwa terakhir, di mana kami memerlukan 26 minggu untuk memulakan perniagaan ini, untuk membuka syarikat kami ini, syarikat sushi ini. Okey, ini adalah jadual rangkaian, iaitu yang warna merah ini adalah laluan kritikal. Okey, ini adalah laluan kritikal. Mungkin Prof boleh nampak yang bulatan warna merah itu adalah rantaian jalan kritikal, iaitu nombor 1 hingga 4, 4 hingga 5, 5 hingga 6, 6, 7, 7, 8, 8, 12, 12, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 dan 18, 19. Seterusnya ialah keperluan sumber-sumber. Keperluan sumber-sumber memang amat penting bagi menjalankan perniagaan. Kalau tak ada sumber, memang kita tak boleh nak menjalankan perniagaan tu. Keperluan ini termasuklah bekalan modal, bahan mentah dan tenaga buruh ataupun tenaga kerja. Keperluan sumber-sumber ini harus diuruskan dengan cekap supaya setiap perniagaan dapat dijalankan dengan lancar dan berkualiti. Kajian pasaran terlebih dahulu dan kajian ini berkemungkinan kami telah membuat survei dan berkemungkinan ia dapat memenuhi keperluan sumber untuk memulakan perniagaan ini. Seterusnya ialah keperluan sumber yang pertama adalah modal. Modal yang mencukupi adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau tak ada modal, memang kita tak boleh nak buka kedai. Tanpa sumber kewangan yang kukuh dan cukup, berkemungkinan kita akan menghadapi masalah dan tidak akan bertahan dalam tempoh yang lama. Seterusnya, modal ini sentiasa memastikan sumber yang diperolehi dan dapat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya kalau tak ada modal kita tak dapat sumber dan kita pun tak dapat nak memperolehi sumber itu dengan secukupnya. Bagi mendapatkan keuntungan modal yang diperolehi juga dapat digunakan untuk menyediakan kemudahan. Okey, daripada keuntungan modal tu kita dapat menyediakan kemudahan lain, kemudahan infrastruktur untuk perniagaan kami. Okey, seterusnya adalah modal ini diperolehi daripada pihak Bank Islam. Kami memperolehi, meminjamlah kiranya modal ini daripada Bank Islam dan kami perlu mendapat keyakinan daripada pihak bank bahawa perniagaan ini mampu bertahan lama dan akan mendapat hasil lumayan kepada kami. Okey. Seterusnya adalah bekalan bahan mentah. Bekalan bahan mentah adalah sangat penting dalam perniagaan kami supaya operasi perniagaan kami dapat berjalan dengan lancar. Bekalan yang kami perlukan dalam perniagaan sushi ini adalah bekalan bahan mentah dari segi makanan dan lesen. Ia terdiri daripada beras, makanan laut seperti ikan salmon, udang, telur ikan salmon, rumpai laut, sayur-sayuran dan sebagainya. Manakala mesin yang diperlukan untuk perniagaan ini adalah seperti periuk nasi, peti sejuk buka untuk menyimpan makanan laut, sayur-sayuran dan juga peti sejuk untuk menyimpan ais batu. Seterusnya ialah tenaga buruh ataupun pekerja. Kami hanya memerlukan bilangan pekerja yang kecil sesuailah dengan kafe kami. Perniagaan sushi ini beroperasi di dalam kampus USM, oleh itu ia dapat memudahkan kerja kami untuk mencari pekerja bagi membantu perniagaan kami, bagi melancarkan operasi pengeluaran sushi kami. Okey, seterusnya adalah sumber buruh mudah untuk diperolehi kerana ia terdiri daripada pelajar USM sendiri yang ingin mencari pendapatan sampingan dengan melakukan kerja sampingan. Untuk permulaan perniagaan ini, kami hanya mengambil pekerja seramai 4 orang sahaja, di mana 1 jam kami mengupah mereka sebanyak RM3.50. Sekian daripada saya. Seterusnya pembentang akan membentangkan. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang sistem pengawalan. Okey, kawalan yang pertama, kawalan taktikal. Pengurus akan memantau untung rugi yang diperolehi dari perniagaan dari semasa ke semasa melalui analisa. Pengurus dapat mengenal pasti kekurangan dan kelebihan yang memberi impak kepada prestasi perniagaan malah penambahbaikan terhadap perniagaan. Misalnya, pengurus pentadbiran, pengurus kewangan dan pengurus pemasaran. Okey, yang kedua, kawalan operasi. Okey, kawalan operasi dijalankan sepanjang hari kecuali cuti. Itu pengurus akan memantau pergerakan operasi perniagaan daripada pembuatan makanan sehingga pembungkusan. Hal ini demikian untuk memastikan kualiti dan tahap kebersihan dicapai pada tahap yang ditetapkan. Okey, anggaran belanjawan kami itu yang pertama belanja permulaan, iaitu daftar perniagaan sebanyak RM60, aset tetap RM30,400, iaitu jumlah belanja permulaan sebanyak RM30,460. Seterusnya belanja operasi iaitu gaji pekerja sebanyak RM5,400, bahan mentah sebanyak RM4,336, utility sebanyak RM1,300, pemasaran sebanyak RM200. Okey, oleh itu jumlahnya sebanyak RM11,236. Okey, kos pemasaran 200 darab dengan 12 iaitu setahun ni. Jumlah keseluruhannya sebanyak RM44,096. Oleh itu kami dapat simpulkan jumlah keseluruhannya sebanyak RM45,000.
Sumber pembiayaan itu bantuan kewangan daripada Tekun sebanyak 20,000. Pembiayaan peribadi sebanyak 25,000 dan jumlah keseluruhannya sebanyak 45,000. Perform untung rugi untuk tahun pertama beroperasi dari 1 April 2015 hingga 31 Mac 2015. Jualan tunai sebanyak 210,000. Ditolak dengan kos belanja permulaan sebanyak RM30,460, iaitu operasi pula RM32,432. Pemasaran sebanyak RM2,400. Jumlah kos sebanyak RM145,292. Untung bersih, jualan tunai tolak dengan jumlah kos iaitu RM210,000 tolak dengan RM165,292, iaitu untung bersih yang kami dapat sebanyak RM44,708. Penyumbang utama modal dan dana kami membuat pinjaman tekun, daripada agensi tabung ekonomi kumpulan usaha niaga Tekun, pinjaman modal jangka pendek sebanyak RM20,000. Dan seterusnya juga kami mengeluar modal sendiri dengan menggunakan wang simpanan masing-masing atau meminjam wang daripada saudara terdekat. Hal ini untuk menampung pembelanjaan yang tidak mencukupi sekiranya pinjaman Tekun tidak lulus. Contingency plans untuk projek berisiko tinggi. Yang pertama, persaingan. Persaingan mungkin akan berlaku antara peniaga lain disebabkan kawasan yang dipilih mempunyai pelbagai kedai yang telah lama bertapak. Itu memerlukan kekuatan untuk bersaing dengan perniagaan lain. Oleh itu, strategi yang kami ambil dengan menawarkan promosi harga berpatutan. Contohnya, menyediakan set combo. Yang kedua, kes pecah masuk kedai. Yang kedua iaitu kecurian. Kes pecah masuk kedai telah banyak dilaporkan, maka kedai kami kemungkinan akan berlakunya kes pecah masuk. Oleh itu, strategi yang kami ambil untuk berhati-hati dengan sebarang perkara yang tidak ingin berlaku, iaitu kami memilih memasang kamera litar tertutup, iaitu CCTV. Yang ketiga iaitu kebakaran. Kedai kami berisiko berlakunya kebakaran. Hal ini demikian kerana kedai kami menggunakan bahan api seperti dapur dan tong gas. Langkah yang diambil dengan memastikan keadaan dapur sentiasa selamat dan terkawal serta membuat pemeriksaan selepas digunakan. Sekian, terima kasih.